بالله عز وجل. تفضل. Bismillahirrahmanirrahim. English doesn't need me to give me this. Syekh menyebutkan tadi bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah memutuskan untuk memberitahu kepada kita tentang satu kabaran gembira kepada kita melalui beberapa bacaan ayat Al-Quran Karim di dalam solat. ولكن لمن يعتبر عندما يسمع كلام الله أن يعتبر بخطاب الله لنا. Tapi kabaran ini hanya mampu dipahami oleh orang yang mengambilkan iktibar dan mengambilkan pengajaran dan memperhatikan kepada pengertian ayat Al-Quran tersebut. طيب. عندما أحدنا يتكلم عن إيه؟ أن يتكلم عن من إيه؟ أن يسمعه الآخر. Dan begitu juga lah apabila kita bercakap pada seseorang yang lain, maka kita mengharapkan orang yang perkataan yang kita sebutkan itu didengari dan difahami oleh orang yang kita tujukan perkataan tersebut ataupun percakapan itu. أنا أسأل سؤال عندما أتكلم الآن أتكلم أم تسمعوا ما أتكلم ثم تجيبوني إن أردتم. Syekh bertanya kepada kita, contohnya Sayyidi Syekh bila berkata, adakah semata-mata Syekh ingin seorang saja ingin berkata-kata ataupun sebenarnya dengan niat untuk supaya kita mendengar dan memahami apa pengertian kata-kata Sayyidi Syekh dan kemudian kita menjawab kepada persoalan yang Syekh tujukan kepada kita. طيب. الكلام لغة المتكلمين والمخاطبين، ولذلك الله خاطبنا بكلامنا كي نجيب إن أردنا. Maka kalam ataupun dikatakan satu perkataan dan ucapan itu selalunya digunakan dengan bahasa orang yang ditujukan dengan percakapan atau bahasa tersebut itu. Kerana itu Allah Ta'ala khitabkan, tujukan dengan beberapa bentuk wahyu itu dengan suatu bentuk bahasa dan percakapan yang kita mampu fahami. أولا علينا أن نفهم أن كلام الله أي القرآن ليس كلاما مكتوب الذي نشهده نحن في المصاحف، إنما هذه وسيلة لإيصال الرسالة من مكان لا نحن. Kerana itu al-kalam, iaitu dikatakan sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang maha berkata-kata itu adalah bukanlah semata-mata yang dikatakan apa yang kita perhatikan ataupun yang tercatat dan tertulis di dalam mushaf kita pada hari ini. Apa yang tercatat di dalam mushaf itu adalah suatu wasilah atau cara untuk memberi kefahaman dan menyampaikan apakah kalam Allah, apakah sifat Allah Subhanahu Wa Taala di dalam al-kalam ini. أنا وأنت نتكلم بالفم واللسان، أما الله لا يتكلم بفم. Bagi kita manusia, kita bertutur dan berkata-kata menggunakan mulut dan juga lidah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala Maha Suci, Allah Taala tidak sekali-kali bertutur dengan menggunakan peralatan ataupun cara yang sebagaimana yang kita gunakan. يعني لو كان الله كلامه مثل كلامنا لأصبح مخلوقا مثلنا، والله حاشا أن يكون مخلوق. Kalaulah dengan andaian Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan wasilah dan cara kita bertutur, maka sudah tentu kalam Allah itu menjadi suatu benda yang bersifat baharu dan serupa, ada kelemahan dan sebagainya seumpama makhluk ini juga. إذا الأم تكلمت مع ابنها كلام لم يفهمه فإنها لم تتكلم. Contohnya kalau si ibu menyebutkan beberapa patah perkataan kepada si anaknya dengan beberapa patah perkataan yang si anak tidak mampu memahami, maka seolah-olah si ibu ini tidak bertutur apa-apa kepada anak dia itu. والولد عندما يتكلم مع أمه بالإشارة وهكذا لا تفهم عليه أيضا. Begitu juga saat si kanak-kanak ini cuba bertutur kepada ibunya dengan beberapa bentuk perkataan dan simbolik tangan dan gerak tubuh badan yang lainnya dan tidak mampu difahami oleh ibunya, maka ini pun bukan satu pertuturan yang lengkap ataupun yang mampu difahami. والأم تحب وتحرص أن تفهم ما يقول ابنها حتى تعطيه ما يريد. Dan pada masa yang sama si ibu memang itu berusaha bersungguh-sungguh untuk cuba memahami apakah yang ingin diberitahukan ataupun dituturkan oleh anak dia itu. متفقين على هذه القاعدة الأول قبل ما نبدأ في الكلام. Adakah kita bersepakat di atas kaedah yang asas ini sebelum kita meneruskan? يقتضي الفهم والاستوعاب
حتى نفهم معنى الخطاب من الله إلينا. Maka suatu bentuk pertuturan dan percakapan itu turut membawa pengertian suatu bentuk kefahaman. Dan maksudnya kita mampu memahami apakah pertuturan dan percakapan yang ditujukan kepada kita. لذلك نجد القرآن ترجم إلى كل لغات العالم، ولكن لم نجد لغات العالم ترجمت إلى القرآن كلها. Karena itu kita mendapati sebagai contohnya ayat Al-Quran Al-Karim diterjemahkan kepada berbagai bahasa di muka dunia ini dan semua bahasa tersebut itu tidak ada satu pun yang diterjemahkan ataupun diletakkan dalam ayat Al-Quran Al-Karim, bukan sebaliknya. نحن في الصلاة سيدي الله يرضى عليه قرأ سورة علنا نفهم منها كي نفهم العلاقة بيننا وبين الله وبيننا وبين الدنيا. Di dalam solat kita tadi itu, di dalam solat maghrib tadi itu ada suatu bacaan ayat Al-Quran Al-Karim yang menjelaskan apakah hubung kait kita dengan Allah Ta'ala dan juga hubung kait kita dengan dunia ini. Allah بدأ السورة بسؤال ولم يبدأه ببيان أو جواب، لأن لا معنى لجواب قبل ما أسمع السؤال. نعم. Kadang Allah Subhanahu Wa Taala memulakan beberapa bentuk surah itu dengan suatu bentuk pertanyaan dan bukan dengan dimulakan dengan penjelasan. Kerana dengan kapalnya persoalan tersebut itu, maka penjelasan tidak akan mampu didatangkan selepas pada pertanyaan ataupun persoalan tersebut. والعجيب أن الله يتخاطب معنا بقدر فهم عقولنا لا بعلمه سبحانه وتعالى لأنه أعلم العالمين. Dan Maha Suci Allah Subhanahu Wa Taala, di saat Allah Taala cuba memberitahu beberapa perkara kepada manusia, maka Allah Taala perintahkan dengan suatu tahap ataupun sebagaimana tahap kemampuan manusia itu untuk memahami daripada kalam ataupun daripada khitab Allah Subhanahu Wa Taala, bukan berdasarkan kepada ilmu dan juga kefahaman ataupun ilmu Allah Subhanahu Wa Taala yang maha tinggi dan juga maha luas tersebut. سأضرب مثال بسيط حتى نفهمه جميعا. Syekh akan memberikan kita suatu contoh yang agak ringkas supaya kita dapat memahami, kita semua dapat memahami. هؤلاء الولدين الحلوين beautiful حلوين الأولاد، أمهم عندما تتكلم معهم تريد أن تفهمهم ما تريد أم فقط تريد أن تتكلم معهم لا تتكلم معهم؟ Syekh bertanya kepada kita, bila seorang ibu itu cuba bertutur bercakap kepada anak-anak dia, adakah semata-mata kerana si ibu ini nak bercakap begitu sahaja, ataupun sebenarnya dia ingin memberikan kefahaman ataupun mengharapkan satu kefahaman ada pada anak yang dia tujukan dengan kata-kata itu. لذلك تفتش على العبارة وعلى الإشارة حتى توصل ما تريد إليه. Kerana itu maka si ibu ini akan cuba mencari beberapa cara, kaedah dan juga memilih bahasa-bahasa yang mudah difahami oleh anak dia itu. ولكن ممكن ملهمين يعني عفوا روتينيين ومشغولين باللعب وبالأصدقاء وفي الأصدقاء وهكذا. Tetapi si anak ini kadang-kadang tidak mampu memahami apa yang cuba dituturkan oleh ibunya kerana dia sibuk dengan ada permainan dia sibuk dengan kawan-kawan dia dan sebagainya. فماذا تفعل الأم حتى تضعهم ينتبهوا إليها؟ Maka apakah yang akan dilakukan oleh si ibu ini agar si anak ini memberikan perhatiannya kepada kata-kata dia? بأساليب كثيرة. Dengan digunakan dengan pelbagai cara. أما بصراخ بعياط غضب. Sebab kadang-kadangnya dalam bentuk suara yang nyaring dengan laungan sedikit untuk memberi anak ini memberikan perhatian dia. أو تمازحهم وتلاعبهم أولا. Ataupun kemudian si ibu ini juga bergurau dahulu dengan si anak-anak ini untuk mengambil perhatian mereka. أو تأتي لهم بهدية صغيرة. Ataupun kadang-kadangnya si ibu ini terlebih dahulu memberikan beberapa hadiah yang kecil kepada si anak ini. كي ينتبهوا إلى ما تريد. Agar si anak ini dapat memberikan perhatian dia kepada apa yang ingin cuba ditujukan ataupun cuba yang dikatakan oleh si ibu ini. السؤال إلينا جميعا، الله أرحم بنا أم الأم أرحم بابنها وبنتها من الله إلينا؟ Jadi Sayyidi Syekh bertanya kepada kita, adakah Allah Ta'ala itu maha menyayangi kepada para hamba-Nya itu melebihi daripada kasih sayang si ibu kepada anak dia?
إذا الأولاد أمامهم نار الأم تنبههم وتصرخ وتخاف عليهم أم تقول لهم اذهبوا العبوا في النار تكون هذه مجنونة. Contohnya kalau si ibu ni tengok anak dia cuba bermain dengan api dan benda yang berbahaya, adakah si ibu ini akan cuba menggunakan suara yang tinggi untuk melarang anak dia daripada bermain dengan benda yang bahaya tersebut itu, ataupun sekadar dia membiarkan anak dia itu bermain dengan benda yang bahaya? هل رأيتم تأتي بشعلة من النار تقول له لابنها أو لبنتها لطفلها خذ العب بهذا؟ Pernah tak kita melihat seorang ibu membawa benda yang bahaya dan dia berikan kepada anak dia untuk anak dia main? Pernah tak? تحذرهم تنبههم تخوفهم كي لا يقعوا ويؤذوا أنفسهم. Tapi yang selalu kita lihatnya bahawa si ibu ini akan memberikan peringatan agar pada anak ini agar anak ini tidak bermain dengan benda bahaya tersebut. Allah arhamu bina minal ummi bibniha. Maka Allah Subhanahu wa taala itu lebih menyayangi kepada para hamba-Nya ini melebihi daripada kasih sayang seorang ibu kepada anak dia. Wa akhwafu 'ala al-'abd min al-ummi bibniha aw bintiha. Dan Allah Taala itu lebih membimbangi, lebih menjagakan kepada para hamba ini lebih pada seorang ibu itu bimbangkan dan ingin jagakan kepada anak dia. Ana asal soal sarih musta'idin tujibuni alaihi bصراحة. Saya nak tanya suatu pertanyaan yang terang kepada kita ataupun yang jelas, direct kepada kita. Adakah kita sanggup untuk menjawabnya? Musta'idun? Bersedia tak? Am khaifun? Bersedia ke takut? La antum khaifun. Saya kata kita ni saling takut. La'an hada sayulzimakum bihaqqillahi 'alaikum fi auladikum. Sebabnya bila kita jawab dengan soalan Syekh nanti itu, ini akan mewajibkan beberapa perkara yang kita perlu lakukan di antara kita dengan anak kita. Al-aulad hadiyatullah ilaina. Alaina an nahtarim wa nahtani wa nahtam bi hadiyatullah. Anak-anak ini merupakan suatu anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sepatutnya mengambil berat dan menjagakan dengan anugerah Allah taala ini. Walidzalik wa nahnu hadiyatullah. Allahu yahtamu bina akthar min ihtimamina bi anfusina. Begitu juga kita manusia ini merupakan suatu anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada keseluruhan alam ini. Jadi sepatutnya kita juga menjagakan dengan diri kita dan mengambil berat tentang apa yang Allah taala perintahkan kepada kita. انظر إلى آيات القرآن كلها تنبيه انتبه 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 لا تفعل لا تفعل لا تفعل فإذا نحن أطفال حتى الكبار أطفال. Dan itu kita perhatikan bahawa ayat Al-Quranul Karim, banyak daripada ayat Al-Quranul Karim ini berupa bentuk memberi peringatan dan juga larangan kepada manusia ini daripada melakukan beberapa perkara. Seolah-olah kita ini manusia ini pun seorang kanak-kanak yang perlu diberi peringatan walaupun kita ini sudah berusia yang cukup tua sekalipun. تظنون نحن كبار؟ لا والله نحن أطفال. Adakah kita menyangka bahawa kita ini orang yang dewasa? Tak, sebenarnya kita masih lagi kanak-kanak. الطفولة نوعان طفولة عمر وطفولة تصرف. Begitu juga yang dikatakan bersifat keanak-anakan dari usia yang muda ini, sama ada dari bentuk usianya ataupun dikatakan tidak matang, dan juga keanak-anakan itu dari sudut tasarruf, itu kelakuan dan perbuatan dia. لذلك بدأ الله خطابه في السورة التي سمعناها في الصلاة من سيدي ألهاكم التكاثر انتبهوا التهيتم بأمور كثيرة أنتم لستم مسؤولون عنها ولم توجد لكم إنما وجدت لتستعملوها لا هي تستعملكم. Kerana itu di dalam ayat Al-Quran yang dibacakan di dalam solat kita kali itu, yang pertamanya Allah Ta'ala mulakan alhaakumut takatsur, dan melalaikan kamu oleh suatu benda yang takatsur, ada benda yang memperbanyakkan di dalam beberapa perkara yang melebihi daripada yang sepatutnya. Seolah-olah Allah Ta'ala memberi peringatan kepada kita, dikatakan beberapa banyak daripada perkara ini yang terkadangnya tidak mempunyai kaitan dengan kita dan tidak Allah Ta'ala izinkan kepada kita, maka tidak sepatutnya kita cuai ataupun kita cuba masuk campur di dalam perkara tersebut itu, dan ini boleh melalaikan kepada kita. ألهاكم بمعنى انشغالكم انشغلتم بالتكاثر بالأشياء الكثيرة مال أولاد بناء جمال
بزنس، علم، كله تكاثر. ألهاكم التكاثر عن شيء أساسي الله خلقكم له ولم تنشغلوا به. Jadi dikatakan alhaakum tadi itu melalaikan akan kamu, yang maknanya melalaikan dari sudut hati kamu. Dan apa yang melalaikan kamu itu sama ada bentuk keduniaan kamu, iaitu harta kamu, pekerjaan, dan apa sahaja benda perkara ini yang kita cuba ambilkan dalam bentuk yang melebihi daripada hak yang sepatutnya, maka ini yang melalaikan kepada kerohanian kita, dan ini melalaikan kita daripada mengingati kepada Allah Subhanahu wa taala. أولا انشغال بالمال وهو حجاب عما خلقت له. الله لم يخلقك للمال لأنه هو خالق المال. وتنشغل إن شغلت بالجمال وهو الذي أعطاك الجمال والجمال ليس منك. القوة الله أعطاك القوة وأنت أضعف مخلوق أصلا. واضح الكلام؟ انظر نفسك مثل هذا الطفل الصغير ولا تنسى وأنت كبير انظر أنك كنت مثله. ها؟ Nah, di antara yang melalaikan hati kita itu adalah antaranya harta benda. Mana asalnya adalah harta itu adalah milik, asalnya merupakan milik bagi Allah Subhanahu wa taala, bukan milik kita yang hakiki. Itu juga yang melalaikan hati kita itu adalah kecantikan. Kerana kecantikan itu bukan daripada kita, tetapi mari daripada anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang melalaikan kita adalah kemampuan kita. Kemampuan kita itu bukan datang daripada kita, daripada merupakan satu pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kepada kanak-kanak. Kita ini sebenarnya walaupun kita yang telah berkemampuan dan sebagainya sebagai orang yang dewasa, kita sebenarnya masih seperti kanak-kanak itu juga, tidak memiliki apa-apa kemampuan dan apa-apa perkara sekalipun. ألهاكم أي شغلكم التكاثر بكل الدنيا وما فيها، مال، جمال، قوة، علم، كله. متى تستيقظون؟ عندما تصبح أجسامكم عند القبور. هل هناك غفلة أكثر من هذا؟ Jadi bila dikatakan Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan kepada kita bahawa banyak daripada perkara keduniaan itu melalaikan kepada kerohanian kita, bila saatnya kita terjaga dan tersedar daripada benda yang melalaikan ini, itu saat kita telah menjadi suatu jasad yang tidak bernyawa, telah diletakkan di dalam lubang kubur. ماذا فادك المال عندما تصل إلى القبر؟ وما فادك الجمال عندما تصل؟ وما فادك العلم؟ وما أولادك ومالك وأزواجك؟ كله فكلها بضاعة مخلوفة. تركت ما خلقك الله لأجله وانشغلت بما لم يخلقك الله لأجله. أنت Jadi apa yang disebutkan sebagai harta benda, kecantikan, ilmu dan apa sahaja itu tidak memberi faedah kepada kita saat kita telah dimasukkan di dalam lubang kubur nantinya. Kerana kita ini suatu makhluk yang diciptakan oleh Allah Taala demi untuk menjadi beribadat dan menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk menjadi hamba kepada sesuatu makhluk yang lainnya. هناك فرق كبير، انتبه أخوات أخوة، فرق كبير بين الانشغال وبين الاستعمال. الله لم يقل لنا لا تستعملوا الدنيا، إنما قال لنا لا تنشغلوا بالدنيا. هناك فرق بين الاستعمال والانشغال. الاستعمال بالجسم والانشغال في القلب والعقل. هنا المصيبة. Tapi ikhwah dan akhwat sekalian, ini perlu kita memberi perhatian. Banyak beza pengertian di antara yang dikatakan menyibukkan hati kerohanian kita dengan perkara-perkara tadi itu, dan juga perkataan mempergunakan semua perkara tadi itu, mempergunakan harta benda dan sebagainya itu diharuskan oleh syarat Allah Taala benarkan. Yang ditegahkan oleh Allah Taala itu adalah kelalaian dan kesibukan hati daripada mengingati Allah Taala, kerana sibuknya hati kita dengan beberapa perkara yang tadi. هل الله منعنا عن العمل؟ لا. هل الله منعنا عن المحبة؟ لا. هل الله منعنا عن الزواج؟ لا. هل الله منعنا عن إنجاب الأولاد؟ لا. ما أحببنا الله أعطانا إياه، ولكن قال لا ينشغل قلبكم عني بأي شيء آخر، وهذا صدق المحبة من الله لنا. Kerana itu
Pernahkah Allah Ta'ala halang kita daripada bekerja dan mempunyai usaha dan sebagainya? Tidak, Allah Ta'ala tidak pernah halang. Allah Ta'ala tidak pernah halang adanya kasih sayang sesama makhluk ini. Dan Allah Ta'ala tidak pernah melarang untuk adanya perkahwinan dan nantinya akan menghasilkan zuriat dan sebagainya. Yang dilarang itu adalah sibuknya hati kita, lalainya hati kita daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala di saat kita mempergunakan dengan beberapa perkara tadi. Baik, soalan kita nak Melayu kalimah wahidah. Soalan. Saya nak tanya satu soalan kepada kita. إذا أحد أعطاك أمانة وقال لك افعل فيها 1 2 3 حدد لك أن تتعامل بها ثم تعاملت بها بغير ما قال لك تكون أمين ولا خائن؟ Saya bertanya kepada kita di saat ada seseorang memberikan suatu amanah kepada kita, menitipkan suatu amanah kepada kita, perkara pertama, kedua dan ketiga, maka apabila kita tidak melaksanakan sebagaimana yang dimintakan kepada kita, adakah kita ini seorang yang beramanah, yang punya amanah, ataupun kita ini seorang yang telah khianat kepada amanah yang diberikan itu? Lalu jawab. Apakah jawapannya? Adakah kita seorang yang beramanah ataupun seorang yang khianat? ما سمع. طيب إذا أخذت الأمانة وألقيتها في الزبالة أكون قليل أدب ولا لا؟ Contohnya kalau kita diberikan untuk menjaga satu barang, tiba-tiba kita lemparkan barang itu di dalam sampah, adakah kita ini seorang yang tidak beradab? فما بالك إذ قذفت أمانة المحبة الذي أعطاك الله إياها في الزبالة وفي المادة وفي المال وفي الجمال الكذاب تكون أمين ولا غير أمين. Jadi apa tanggapan kita di saat Allah Subhanahu Wa Taala telah mengamanahkan kepada kita untuk mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kita melemparkan dengan kecintaan ini dan kita gunakan kepada perkara yang tidak sepatutnya, kepada harta benda, kepada kecantikan, kepada ilmu dan sebagainya yang selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah kita ini seorang yang khianat ke ataupun sebenarnya kita yang tidak menjagakan dengan amanah tersebut? حتى زرتم المقابر حتى وصلتم إلى المقابر ويطالبك الله بالأمانة الذي أعطاك إياها ماذا فعلت بها؟ ماذا تقول له؟ Maka kerana itu di dalam ayat Al-Quran itu sambungannya, sehingga kamu itu menziarahi ataupun kamu sendiri masuk di dalam lubang kubur tersebut itu. Maka pada saat itu Allah Subhanahu Wa Taala menanyakan kembali kepada kita, di manakah amanah yang Allah Taala telah amanahkan, berikan kepada kita semasa kita masih hidup suatu ketika dahulu. ما يعظم أمانة من الله إليه؟ Pertanyaan kepada kita, apakah sebesar-besar amanah yang Allah Taala berikan kepada kita, yang Allah Taala amanahkan kepada kita? الجواب. Apakah jawapannya? نعم. Apa dia? عمرك حياتك. Antaranya amanah yang Allah Taala amanahkan kepada kita adalah umur kita, usia kita. عمرك هدية الله إليه. Usia kita adalah merupakan suatu anugerah Allah Taala kepada kita. فماذا فعلت بها؟ Maka apakah yang kita telah lakukan pada usia yang Allah Taala amanahkan kepada kita ini? أنا ما أتكلم الصلاة وقيام وصوم ولا لا 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 أنا لا أتكلم عن الأعمال، أنا أتكلم عن نية الأعمال، عن قلبك الذي استودعك الله إياه أمانة كي تحسن التصرف. Yang saya sebutkan tadi itu bukan semata-mata kita telah pergunakan usia kita itu pada beberapa bentuk amalan dan juga ibadat, tapi yang lebih penting lagi niat yang kita sertakan dengan ibadat dan juga amalan tersebut itu. Yang dibandingkan niat inilah yang Allah Ta'ala amanahkan kepada kita untuk kita jagakan. Itu untuk lakukan semata-mata demi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan demi perkara yang lain yang selain daripada Allah Ta'ala. Apa lagi yang dikatakan benda yang sebesar-besar amanah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita? Soalan ayat. Apa dia? Al-an kullaha ma hiya? Yang saya telah sebutkan tadi itu tadi. Naam, la tastahu. Jangan malu. La haya'a fi din.
ها؟ قال الوقت لا، الوقت وسيلة. ها؟ قال الحياة. لا، الحياة هبة من الله. صدق حبك لله. Sebesar-besar anugerah yang Allah telah berikan kepada kita adalah kejujuran kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. ما قيمة حب دون صدق؟ Tidak akan ada yang dikatakan cinta kepada Allah Taala tanpa adanya disertakan suatu kejujuran. وما قيمة أمانة دون محبة؟ Begitu juga tiada nilai pada suatu bentuk amanah itu kalau tidak ada disertakan dengan mahabbah, kecintaan di dalamnya. وما قيمة أمانة دون صدق علاقة؟ Begitu juga tidak ada yang dikatakan suatu penunaian amanah selagi tidak adanya suatu kejujuran di dalam hubungan di antara hamba dengan Allah Taala. للأسف نحن نفهم أمور كثيرة مغلوبة. Tapi yang kasihannya kita banyak memahami beberapa perkara di dalam kehidupan kita ini dengan satu kefahaman yang silap. اسمح لي أسأل سؤال. Izin kepada Syekh untuk tanya kepada kita tetap. مسموح؟ ها؟ Izin, bagi izin kepada Syekh untuk tanya kepada kita دون غضب؟ tanpa rasa marah, خاصة من النساء. terutamanya daripada kalangan kaum wanita. ها؟ هل تعتقدون I talk with ladies first النساء أولا هل تعتقدون أن صدق المحبة والعلاقة بين الرجل والمرأة في عقد الزواج فقط ب2 شهور هذا هي؟ ما صحيح. Saya kata kalau dikatakan contohnya hubungan di antara seorang suami dan juga isteri itu, maka dikatakan kejujuran hubungan di antara keduanya itu karena semata-mata terikat disebabkan akad yang disebutkan ataupun yang dilafazkan. أنا أتكلم عن مصدر النية لا عن المظهر. Jadi yang saya nak bincangkan itu bukan semata-mata adanya hubungan suami isteri katanya disebabkan lafaz yang ditunaikan, tapi yang saya ingin tonjolkan juga niat yang disertakan dengan lafaz yang akad yang disebutkan tersebut. Apakah niatnya mereka atau mereka berdua ini memperisterikan dan menjadi suami kepada yang pasangan mereka masing-masing? سؤال شخص أسأله الآن. إنما الأعمال ليس الأعمال بالأقوال ولا بالأفعال. الفعل نتيجة والقول نتيجة. إنما الأعمال أين نيتك؟ صدق ولا كذب؟ Jadi dikatakan hanya yang diambil kirakan dengan suatu amalan itu berdasarkan niat yang disertakan dengan suatu amalan, bukan semata-mata praktikalnya dan perkara-perkara yang lainnya. Jadi adakah niat kita ini sekarangnya adalah suatu niat yang benar ataupun yang jujur, ataupun sebenarnya ada suatu pembohongan di dalam niat yang kita ingin sertakan dengan sesuatu perbuatan ataupun ibadat? لذلك قالوا أصدق النية في البرية. Karena itulah para ulama telah menyebutkan perbetulkan, jujurkan dengan niat kamu itu, maka kamu boleh tidur dengan tenangnya di atas mana-mana tempat di muka bumi ini. لذلك ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. لماذا المقابر؟ Disebutkan dalam ayat Al-Quran tadi itu dikatakan sedar kamu daripada kelalaian itu di saat kamu telah masuk di dalam lubang kubur. Kenapa Allah Ta'ala menggunakan ibarat kubur di dalam ayat Al-Quran ini? لأن وقت انفصال بين حالتين ما قبل الانتقال وما يأتي بعده الانتقال. الموت هو ليس انتهاء بل هو حالة انتقال فقط لا أقل ولا أكثر. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menggunakan dengan perkataan kubur di dalam ayat Al-Quran ini kerana seolah-olah ini menggambarkan suatu pemisah
di antara apa yang berlaku sebelum daripada ada saat kematian dan apa yang berlaku selepas pada saat kematian tersebut itu. Kerana itu kita menafsirkan bahawa kematian itu sebenarnya adalah satu perpindahan kepada suatu alam yang baru. سأضرب مثال عقلي حتى نفهم المسألة. Syekh akan memberikan suatu contoh yang logik kepada kita supaya kita memahami dengan permasalahan ini. الأب أو الأم تنصح ابنها نصيحة بعد النصيحة بعد النصيحة، والولد ينظر إلى نصائح أمه وأبيه بميزان عقله لا بميزان عاطفته. نعم. Di saat ibu bapa memberikan banyak nasihat kepada si anak mereka itu, maka si anak ini tengokkan kepada atau perhatikan dan fahami nasihat-nasihat yang diberikan oleh ibu bapa itu berdasarkan perasaan yang ada pada mereka ataupun apa yang ada di dalam hati mereka. أو نصيحة أستاذه أو نصيحة مربي أو إلى آخره أو صديقه. Ataupun tak kira juga yang dikatakan nasihat yang diberikan oleh murabbi, oleh seorang guru ataupun nasihat yang diberikan oleh kawan-kawan, maka terkadangnya mereka melihat kepada nasihat ini dengan menggunakan atifah, menggunakan perasaan ataupun yang dikatakan nafsu saja semata-mata. متى يعرف قيمة النصيحة؟ Maka di saat mereka tidak menilaikan dengan nasihat yang diberikan itu, maka bila masanya mereka ini akan merasa tingginya nilaian nasihat yang telah diberikan kepada mereka. سأقول لك عندما يجد نفسه في المشكلة ولم يسمع إلى النصيحة. Selalunya seseorang itu akan merasa bernilainya nasihat yang diberikan kepada dia di saat dia telah mengalami beberapa permasalahan disebabkan dia tidak mendengar kepada nasihat yang diberikan kepada dia. ولكن ماذا بعد فوات الأوان؟ عمر. Selalunya yang sudah tersedar itu bila dikatakan waktu yang sepatutnya kita tersedar itu telah selesai atau telah berlalu. بعد هذه أن تسقط على الأرض تتكسر، ماذا تصلح؟ كيف تصلحها؟ خلاص انكسرت. Saya beri contoh juga kepada kita kalau gelas, contohnya gelas minuman telah jatuh di atas satu permukaan dan telah pecah. Jadi apa yang mampu kita nak selamatkan lagi dengan gelas yang telah pecah itu? فإذا الله يقول لنا في القرآن لا تسمعوا النصيحة إلا عند زيارة القبور، أي عند انتقالكم. عندما متى نتذكر الموت؟ عندما نضع أحد أقرباؤنا أو أولادنا أو عائلتنا أو زملاؤنا في القبر نقول في موت، أما بعد ذلك في غفلة. مع إن الموت في كل لحظة معنا، في كل لحظة. في أحد عنده جرانتي كم عمر سيعيش؟ Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan kepada kita bahawa kita akan tersedar pada kelalaian yang ada pada kita itu di saat kita sendiri telah diletakkan di dalam perkuburan itu sebagai jenazah oleh kaum keluarga kita ataupun yang dikatakan oleh ahli keluarga kita dan juga kawan-kawan kita. Bila kita sendiri dimasukkan di dalam kubur tersebut itu, maka ketika itulah baru kita tersedar pada kelalaian kita. Al-maut sandukul a'mal am al-hayat sandukul a'mal. Jadi pertanyaan kepada kita, adakah kematian itu merupakan bekas pada semua amalan yang kita telah lakukan sebelum itu, sebelum kematian itu, ataupun kehidupan ini merupakan bekas pada semua bentuk amalan yang ingin kita lakukan? أنت عندما تريد أن تحافظ على الفلوس بتاعتك لا تروح قيمتها ولا قدرتها كما يحصل اليوم بالدولار والرينجي واليورو، شو بعرفني هذا كله، بتحطه بالبنك ولا لا حتى تحافظ عليه. Kalau kita ada benda yang menilai, contohnya mata-mata wang kita pada hari ini, tak kira mata wang apa sekalipun, bukan kita letakkan mata wang ini ataupun duit ini kita ini di dalam bank atau tempat yang boleh menjagakan dengan dia supaya selamat dengan duit tersebut. تخاف على قيمة الأموال ولا تخاف على قيمة الأعمال، مصيبة. Jadi kalau kita hanya semata-mata bimbangkan dengan nilaian duit atau harta benda yang kita miliki, tapi kita tidak bimbang dengan nilaian amalan yang kita lakukan, maka ini adalah suatu musibah ujian kepada kita. ما هو بنك الأعمال؟ Apakah yang dikatakan tempat simpanan kepada semua amalan kita?
bangul amal al-qabr wa bangul amwal al-bank. Maka tempat simpan soalannya ibaratkan tempat simpanan semua amalan kita itu adalah di dalam kubur kita. Tempat kita disembahkan dan tempat untuk simpan semua harta benda kita adalah di bank. Sebagaimana yang kita telah تريد أن تنتهي أعمالك قبرك يوم تسأل فافهم. Maka yang kita ketahui apakah nilai yang telah kita simpankan di dalam kubur kita itu atau di dalam barzah itu adalah di saat kita dibangkitkan dan dipersoalkan di alam akhirat nanti. الآية واضحة. ألهاكم التكاثر الغفلة عن الله حتى زرتم المقابر. نتذكر لقاء الله بس 50 60 70 سنة في الدنيا في عالم آخر. Karena itu Allah Ta'ala menyebutkan tadi itu melalaikan kita oleh banyak perkara-perkara ke dunia yang selain daripada Allah Ta'ala. Makanya menyedarkan kita itu adalah pada saat kita dimasukkan di dalam lubang kubur. Kita hidup di muka dunia 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, kita tidak pernah teringat pun kepada Allah Ta'ala dan lalai dengan beberapa perkara yang lain. soal عقلي. Saya ingin bertanyakan suatu pertanyaan yang logik kepada kita. أقسم بالله عليكم أن تجيبوني بصدق. Syekh minta pada kita jawabkan pertanyaan ini dengan jujur. مستعدون؟ Adakah kita bersedia? مستعدون؟ إن شاء الله. لا تقولوا نعم، قولوا إن شاء الله. كل شيء بمشيئته. لو أحد تكلم معك في المحبة 100 عام ولم يمارس الحب ممارسة معك، هل يكون صادق في حبه ولو لحظة؟ Kalau ada seseorang yang bercakap memuji kita dengan ataupun menyebutkan kepada kita dengan kecintaan kepada kita dan dia disebutkan dengan kecintaan itu dengan tempoh yang cukup lama, hampir 100 tahun. Tetapi sepanjang 100 tahun itu dia tidak pernah mempraktikkan, menunjukkan secara praktikalnya mahabbah yang dia nyatakan kepada kita. Adakah dia ini pembohong ataupun jujur di dalam kata-kata dia? Al-mahabbatu aqwal am af'al? Ada sebab. Jadi pertanyaan kepada kita, adakah kecintaan itu semata-mata tutur kata, teori semata-mata ataupun suatu bentuk yang dikatakan perbuatan dan juga praktikal? لذلك قالوا تدعي المحبة أي تتكلم في المحبة وليس في قلبك حبة. Karena itu sering disebutkan bahawa kamu mendakwa ada kecintaan di dalam hati kamu. Walaupun tetapi dalam hati kamu itu tidak ada sedikit pun daripada mahabbah yang kamu tuturkan tersebut ataupun apa yang kamu dakwakan. ما مفهوم المحبة؟ Apa pengertian kepada mahabbah ataupun kecintaan? ألا تجد وترى من تحبه في مشكلة أو في مصيبة أو في كارثة، إن لم يتحرك قلبك عليه أنت لست بمحب. Sebahagian daripada pengertian kecintaan itu, terkadangnya kita tidak mahu bahawa orang yang kita cintai itu terjatuh ataupun berlaku sesuatu yang tidak diingini kepada orang yang kita cintai tersebut itu. Kalau tidak ada yang seumpama ini, maka tidak ada nilai kepada kecintaan yang kita tuturkan di mulut saja. بالله عليكم هل رأيت محب يحب أن يرى محبوبه يذبح أمامه؟ Pernah tak kalau ada si pecinta dia nak tengok orang yang dia cintai itu dibunuh di hadapan dia ke? Tidak pernah. فأيهما أنتم أحرص على المحبة لبعضنا البعض أم الله أحرص على محبته لنا؟ فالله هو الصادق في حبه لنا. Maka adakah yang dikatakan cinta makhluk sama makhluk ini itu yang lebih dijaga ke? Ataupun sebenarnya Allah SWT yang lebih mementingkan dan menjagakan kepada mahabbahnya Allah Ta'ala ini kepada semua makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan? لأنه نحن صنعته وصاحب الصنعة أحب لصنعته من غيره. Kerana kita ini sebenarnya adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT, dan kerana itu Allah sebagai pencipta kepada kita semua ini tidak mahu melihat makhluk ini sibukkan kerohanian dia itu dengan suatu makhluk yang lain juga. Sepatutnya disibukkan dengan pencipta pada makhluk itu. أنت إنسان
بجسمك أم بروحك؟ سؤال. Satu soalan yang lain, adakah kita ini sebagai seorang manusia berdasarkan mata-mata tubuh, bentuk tubuh badan kita ke, ataupun disebabkan kerana ada ruh yang ada di dalam tubuh badan kita? Soal. Pertanyaan kepada kita, kita ini manusia disebabkan tubuh badan yang zahir ini ke, ataupun disebabkan kerana ada ruh di dalam tubuh badan ini? أصلك روح أو جسد؟ Asal kita, pencipta kita adalah sebelum ada tubuh badan ini, ruh atau tubuh badan? أنتم اخترتم. انشغلنا بالجسد ونسينا الروح، نسينا ذواتنا وانشغلنا بقمصاننا. Jadi kita sibukkan dengan benda yang bersifat zahir dan kebendaan ini, dan kita lupakan kepada kerohanian kita. Seolah-olahnya kita lupakan hakikat penciptaan kita, dan kita sibukkan dengan tubuh badan yang dijadikan sebagai pakaian kepada ruh tersebut itu. Soalan للنساء. Saya nak tanya soalan kepada kaum wanita. لماذا الشرع حرم أو كره على المرأة أن تبدي زانتها وجمالها الذي وهبها الله للغير في الطرقات؟ لماذا؟ Saya tanya apakah حتى الجسد. Saya tanyakan kenapa Allah Ta'ala menegah kepada kaum wanita ini untuk mendedahkan begitu saja perhiasan dan apa yang dikatakan Allah Ta'ala berikan kepada kaum wanita ini kepada lelaki yang lain atau kepada sesiapa saja di tempat awam dan sebagainya. لماذا؟ Kenapa? سؤال مجنون لا بأس. قل أنا أقول الكلام. سؤال مجنون، هذا واحد مجنون يسأل السؤال. Saya dah kata orang yang gila saja bertanya tentang soalan macam ni. لماذا؟ Kenapa? Apakah hikmahnya Allah Ta'ala tegahkan untuk mendedahkan dengan? لأن الله يكره أن الناس ترى جمال المرأة، ما هي؟ هكذا تظنون؟ سؤالان. Adakah kita menyangkakan tegahan ini kerana semata-mata Allah Ta'ala menegahkan manusia ini tak boleh melihat kepada kecantikan yang ada pada kaum perempuan atau wanita? Adakah itu jawapan kita kepada persoalan tadi? Allah لم يخف على جمال المرأة لأنه هو خالقه، إنما خائف على لصوص وقليل الأدب الذين يصرفون ما أعطى الله لهذا المخلوق من جمال وكمال. نعم. Allah Ta'ala tidak bimbangkan tentang untuk manusia melihatkan kepada kecantikan wanita itu kerana itu merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala menegahkan kepada pada kaum wanita ini mendedahkan tubuh badan dan juga apa saja kecantikan yang ada pada dia itu kerana nantinya ada lusus ataupun orang yang mampu mencuri, mengambil kesempatan di atas yang dikatakan kecantikan dan juga benda yang zahir yang didedahkan itu. أسأل سؤال، لو واحد منكم حامل 1000 رنكي بيده وماشي في الطريق عم يعمل هكذا أمام الناس، ماذا تقول عنه، مجنون أم عاقل؟ Kalau kita tengok ada kawan kita bawa duit beberapa ribu, dia dipegang di tangan begitu saja, tunjukkan kepada orang di jalanan. Adakah kita sebut dia ini sebagai orang yang gila ke atau orang yang berakal? مجنون. وإذا حمل 10,000 رنكي مجنون أكثر ولا لا؟ Itu baru 1,000, kalau bawa 10,000 tadi. ولو حامل بوكس فيه 1,000,000 رنج وعم يعمل هكذا أمام الناس، يقولون هذا حتما ليس في هذا العالم. Ataupun kalau bawa kotak, bawa duit 1,000,000 dalam kotak, atau tunjukkan saja pada manusia. أيهما أشد جنونا، من يبذل نعمة الله الذي أعطاه إياها إلى الغير أم يحافظ عليها، أم المجنون من يلعب بالمال فقط؟ Adakah yang dianggapkan orang yang gila itu sekadar yang dikatakan mengambil mudah dengan harta benda sebagaimana contoh yang diberikan tadi itu, ataupun sebenarnya yang dikatakan orang yang tidak berakal dan majnun ataupun yang gila itu yang dikatakan dia memiliki suatu anugerah kecantikan daripada Allah Ta'ala, dan tiba-tiba dia gunakan kecantikan ini dengan begitu saja, ditunjukkan begitu saja kepada orang yang tidak sepatutnya. على من يطلق اسم الفاسق
ke atas siapakah digunakan perkataan seorang yang fasik? Perkataan fasik ini digelarkan pada siapa? هذا لفظ مشترك للذكر والأنثى. Ini perkataan fasik ini boleh digunakan sama ada untuk kaum lelaki atau kaum wanita. لماذا لم يطلق هذا اللفظ على دون البلوغ الذي صغار أطفال لا يطلق عليهم هذا الاسم؟ Kenapa يطلق على البالغين العاقلين الراشدين. نعم. Kenapa perkataan fasik ini digunakan kepada orang yang dewasa dan telah matang pemikiran dia, tidak digunakan kepada mana-mana kanak-kanak? هلا ممكن نطلق على الطفل هذا فاسق مهما فعل ليس شيء. Tidak boleh kita nak gelarkan kepada seorang kanak-kanak sebagai seorang yang fasik kerana dia belum balik akil, belum berakal dan juga belum balik. أليس كذلك؟ Kegas demikian. على من يطلق اسم الفاسق؟ Maka diletakkan menggunakan perkataan fasik ini ke atas siapa? على من تعامل بأمانة عنده بغير موضعها. Itu bagi orang yang telah mempergunakan amanah ataupun perkara-perkara yang diamanahkan kepada dia itu untuk dijaga dan digunakan pada tempat yang tidak sepatutnya. وأعطت لغير صاحبها أو حقها. Ataupun yang memberikan amanah yang dia perlu jaga ini kepada seseorang yang tidak berhak untuk menjagakan dengan amanah ini. هل السرقة فقط في الفلوس؟ Jadi adakah yang katakan kecurian ataupun tiada amanah itu pada harta benda ataupun duit saja? الكلمة أمانة، والمال أمانة، والنظر أمانة، والنية أمانة، فانتبه أين تضع أمانتك. Kerana itu bukan sekadar harta benda yang dikatakan sebagai satu bentuk amanah yang perlu dijaga. Tutur kata juga ada satu amanah, pandangan juga adalah satu amanah, dan begitu juga niat yang di dalam hati kita juga itu adalah suatu amanah. Allah yaqul lana fi nass al-Quran nasitum hadhihi al-amanat kullaha walakin mata tatazakkurunaha 'inda ziyarat al-qubur. Lama yasil ahadukum ila al-maqbara yaqul hadha haqq batil ini wa alayhi. Min ayna ataytum bihadha? Kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di dalam ayat Al-Quran tadi itu banyak kita telah lalaikan di dalam penjagaan beberapa bentuk amanah ini, dan hanya kita sedar bahawa kita telah tersalah menjaga ataupun lalai di dalam menjagakan dengan amanah ini di saat kita menziarahi kubur ataupun kita sendiri dimasukkan di dalam kubur, lubang kubur tersebut. لم يكتفي الله بهذا أكثر من ذلك قال لا بعدكم take it easy slowly السلام بعد أمامكم أشياء كثيرة. نعم. Bahkan bukan saja Allah Ta'ala sebutkan dalam perkara ini, bahkan Allah Ta'ala menyambung lagi di dalam ayat Al-Quran tadi itu dengan beberapa peringatan lagi. كلا كلا في اللغة العربية حرف ردع وزجر نفي وتنبيه لم تفهموا بعد. Dan itu Allah Ta'ala sambungkan di dalam ayat yang selanjutnya, kalla saufa ta'lamun. Itu kalla merupakan suatu bentuk tegahan dan juga memberikan peringatan kepada kita. Saufa ta'lamun maknanya kamu tidak sekali-kali akan mengetahui tentang hakikat kebenaran bahawa kelalaian yang kita alami ini. سوف للاستقبال غدا عندما تصلوا إلى ما وصل قبلكم إليه ستعلمون. الناظر غير الواقع. أمامك الميت وأنت تنظر إلى الميت. عندما تصبح ميت تفهم الحقيقة ما هي. فرق بين المشاهد وبين الواقع. Gitu juga. Kerana itu digunakan juga dalam perkataan ayat Al-Quran tadi itu saufa, makna akan datang. Namun nanti barulah kita akan mengetahui dan menyedari tentang hakikat ini. Sekarang kita hanya melihat bahawa kita menghantar jenazah dan mayat masuk dalam lubang kubur, belum lagi kita ketahui. Tapi di saat nantinya kita sendiri menjadi seperti mayat tersebut itu yang tidak bernyawa, barulah kita memahami tentang hakikat kelalaian yang telah berlaku pada kita. نحن عندما نضع أحدنا في القبر توفي ينتقل إلى رحمة الله هل نرى سوى القبر والحفرة والجسد؟ لا نرى غير ذلك. أليس كذلك؟ Bukankah saat kita meletakkan satu jenazah dalam kubur itu yang kita hanya mampu lihat adalah timbunan tanah dan juga hanya itu saja yang mampu kita lihatkan. هذه الصورة ولكن المشكلة ما بعد الصورة ما وراء الصورة. Ini adalah gambaran yang zahir saja, tetapi yang perlu diperingatkan adalah pengertian dan apa yang berlaku selepas pada gambaran yang zahir ini. أنا أمامي هذا التليفون أنا أرى ظاهره ولكن هل أعرف ما في داخله؟
لا يعرف بداخله إلا من صنعه. Contohnya Sayyidi Syekh menyebutkan, aku nampak luaran telefon ini bagaimana rupa bentuknya, tetapi aku tidak tahu apa isi di dalamnya, apa perkakasan yang ada di dalamnya. Yang hanya mengetahui tentang perkara itu adalah orang yang menciptakan ataupun yang membuatkan dengan telefon ini. هل علي أن أتكلم بأسرار التليفون وأنا جاهل من أي شيء مركب؟ Adakah Syekh boleh nak membincangkan tentang perkara ataupun kaitannya telefon ini tanpa mengetahui, ataupun dikatakan kalau Syekh adalah jahil, tidak mengetahui tentang apakah perisian yang ada di dalam telefon tersebut itu. لو وصل فيه عيب أو نقص أو مشكلة من يعرف به إلا الذي صنعه ورتبه أو صاحب الاختصاص به. Jadi yang boleh mengetahui tentang kelebihan dan kekurangan telefon itu adalah orang yang menciptakan dengan telefon ini ataupun yang membuatnya. ما بعد الموت من صاحب الاختصاص ومن يعرف أهوال الموت ومعد الموت ونتائج الموت صاحبها أم نحن؟ Jadi lebih mengenali apakah yang akan berlaku selepas daripada kematian tersebut itu, apakah keadaannya dan sebagainya. Bukankah Allah Ta'ala yang telah menciptakan kita? لا يعرف ما بعد الموت إلا صاحب الموت سبحانه وتعالى. Tiada yang mengetahui tentang hakikat apa yang akan berlaku setelah kematian itu adalah kecuali Allah Ta'ala yang menciptakan dengan kematian itu. كل ما تكلم به العلماء وغيرهم أمور نظرية ولا يعرف حقائقها إلا صاحبها سبحانه وتعالى. Apa yang dibincangkan oleh para alim ulama dan juga mereka yang berpengetahuan adalah sekadar kemungkinan teori dan sebagainya. Yang hakikatnya sebenarnya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. وهذا التقرير ليس مني، الله قرر بنص القرآن بنص السورة. كلا سوف تعلمون ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا لا تستعجلوا سوف تعلمون ثم كلا تأكيد، كلا الثانية تأكيد بالأولى، كلا هي ثالثة لو تعلمون علم اليقين لو كشف لكم لم تتحمل عقولكم ما أعد لكم سلبا أو إيجابا. Kerana itu Allah Ta'ala mengulangi dengan 3 kali dengan kalla, tidak. Nantinya barulah kita akan ketahui tentang hakikat perkara yang berkaitan dengan kematian ini. Saatnya nantinya bila kita sendiri apa itu menjadi jenazah dan sebagainya. Al-qabr mamar am mustaqar? Kubur itu sendirinya sebenarnya adalah satu tempat tinggal yang tetap ke, ataupun sebenarnya suatu tempat persinggahan sementara? أنا كنت في مصر وجيت إلى هنا، الطيارة هي المستقر أم الممر الكون؟ Contohnya Sayyidi Syekh malam ada di Mesir dan sekarang ada di Malaysia. Jadi kapal terbang yang membawa Sayyidi Syekh itu adalah tempat yang dulu Syekh duduk secara kekal ke, ataupun sebenarnya suatu tempat laluan ataupun bertumpang saja semata-mata. أنا طلعت بطيارة وسكروا عليها وغيره طلع بالطيارة وسكر عليها، كما من الناس بنحطه بالقبر ونسكر عليه. هل بنعرف؟ لا يعرف من بالسيارة بالطائرة إلا من جالسين بالطيارة. هل اللي قاعدين على الأرض بيعرفوا شو مين قاعد شو عم يعملوا بالطيارة؟ هذا مثال عقلي. Contohnya orang yang telah duduk di dalam kapal terbang tersebut itu, orang yang di luar pada kapal terbang tak tahu apa yang berlaku di dalam kapal terbang itu dan sebagainya. Dan maka itulah sesuatu contohnya perumpamaan pada kubur juga. Orang yang telah duduk di dalam kubur itu saja yang mengetahui apakah hakikat yang berlaku yang sebenarnya, dan orang yang belum lagi duduk di dalam kubur itu tidak mengetahui apakah hakikat atau apa yang berlaku di dalam kubur itu. إذا أردت أن تعرف الحقيقة بعد أن تصل إليها، بعد أن تخرج من الدنيا وتمر بالممر بطائرة الموت اللي هو القبر لتصل إلى الجحيم. كلا لو تعلمون علم اليقين. ما معنى لفظ اليقين؟ اليقين نفي الشك ونفس التردد ونفس عدم الثقة. متى تعلمون؟ كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. تروه في الدنيا قبل أن تصلوا إلى الآخرة. ترى ما معنى لقاء الله بذنوبه، ترى أن تلقى الله بمعصية الله، ترى أن ترى الله بما أمرك ونهاك وأنت لم تأتمر ولم تنتهي. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون. متى لترون؟
لما بتصل للآخرة بتشوف شو استفدت إنه وصلت، فبدك تشوف الحقائق قبل ما تصل، وإلا ستصل وأنت مفلس ليس معك شيء من معرفة الحقيقة. Jadi kesimpulannya baru disebutkan bahawa kita tidak akan mengetahui apakah hakikat sebenarnya apa yang akan berlaku nanti itu, kecuali apabila kita telah melalui tumpang sekejap di dalam alam kubur tersebut itu untuk sampai kepada alam akhirat, yang mana kita akan ditunjukkan dengan semua bentuk amalan kita dan apa kelalaian kita di alam dunia ini. أضرب مثال عقلي. إذا واحد عنده امتحان وما فتح كتاب الامتحان المادة التي يمتحن بها وراح، متى يعرف حقيقة أنه لم يقرأ ولم يفهم شيء؟ عندما يدخل يشوف الأسئلة، ما إنه عارفين شيء نوع الأسئلة حتى. Ada contoh yang logik bagi kita ni. Contohnya seseorang yang ingin memasuki satu peperiksaan dan dia tidak bersiap, tidak membaca dan sebagainya, tidak mengikuti pelajaran dan sebagainya, maka hanya dia mengetahui bahawa dia itu seorang yang malas dan tidak mengikuti dengan pelajaran yang sepatutnya itu di saat dia telah masuk di dalam dewan peperiksaan dan melihatkan dengan soalan-soalan yang diberikan kepadanya. ماذا يستفيد من ساعة الامتحان ووقت الامتحان إذا هو لم يقرأ شيء، ما يهيئ نفسه لهذا الامتحان، لم يستعد لهذا الامتحان، مفلس. Maka apakah memberi faedah bahawa dia telah sedar ketika waktu peperiksaan itu bahawa dia ini orang yang tidak membaca, malas dan tidak membuat dan melakukan beberapa bentuk persiapan yang sepatutnya dilakukan sebelum dia masuk ke dewan peperiksaan tersebut. ماذا يقول نفسي؟ يا ليتني لم أأتي الامتحان، وصحيح الأفضل إنه ما يدخل الامتحان. Sudah tentu kemungkinan yang dia akan sebutkan pada diri dia, semoga-moga aku ini tidak masuk pun di dalam peperiksaan ini, tidak menduduki pun dengan peperiksaan ini. فإذا لترون الجحيم ثم الرؤيا القلبية أولا في الدنيا ثم لترونها عين اليقين عند المشاهدة في الآخرة، ولكن أوفر توليد خلاص. ثم لترونها عين اليقين، عند ذلك ماذا تقول؟ تعود تبكي وتندب وتقول ماذا يقول؟ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. عندها بتقول يا ريت ويا ريت ويا ريت والنعيم أمامك ولن تصل إليه، فعش في حسرة دائمة. نعم. Maka kerana itu bila Allah Ta'ala menyambungkan lagi semua tarawunnaha ainal yakin, nantinya kamu di alam akhirat kamu akan menyaksikan betul-betul dengan semua hakikat perbuatan yang kita telah lakukan di alam dunia, dan kita akan dipersoalkan di manakah nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita itu kita gunakan pada perkara yang apa, adakah melalaikan kita daripada Allah Ta'ala ataupun sebaliknya. Kullu hukm muwaqqat wa kullu kurh muwaqqat illa mahabbatullah wa ghadabullah innahu ghayru muwaqqat. Semua bentuk kecintaan dan juga semua bentuk kebencian itu adalah bersifat sementara, ada permulaan dan juga pengakhiran dia, kecuali dikatakan kecintaan dan keredaan Allah Ta'ala dan juga kemarahan kemurkaan Allah Ta'ala, maka itu adalah dikatakan tidak akan ada penghabisan padanya. حب من شئت فإنك مفارق واجمع ما شئت فإنك تارك وليس بك إلا من أحبك أزلا وهو ما زال معك إلى الأبد وأبدا والله عز وجل هذا الحب الحقيقي الذي لا ينفصل أحب من أحب وكره من كره. فافهم. Kita boleh mencintai sesiapa saja yang kita mahukan, tapi kemudiannya kita akan berpisah pada yang kita cintakan itu. Kita boleh himpunkan apa saja bentuk harta yang kita boleh himpunkan, nanti pun kita akan bercerai dan kita katakan berpisah juga daripada harta yang dihimpunkan itu. Yang tidak akan ada perpisahannya adalah semata-mata daripada kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada seseorang makhluk yang dikatakan tidak akan ada penghujung baginya. Man ahabba al-makhluqin ila Allah duna Adam, yani duna al-insan, man huwa? Mimma khalaqahu Allah. Siapakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang selain daripada manusia ini? Khalaqahum jibillata hubb hatta. Allah Ta'ala menciptakan makhluk tersebut itu dikatakan dalam keadaan sedarah sedaging dengan mereka itu, tabiat mereka itu semuanya adalah dikatakan kecintaan. La ya'rifuna illa al-hubb.
Tiada mereka kenali apa-apa pun kecuali kecintaan. من هذا المخلوق؟ Siapakah makhluk ini yang diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan begitu? Hanya semata-mata cinta. درسين شريعة؟ والله سأرجعكم عن المدرسة الابتدائية. Kata kita semua ni telah mengaji banyak pengajian syariah ni, tapi tak boleh nak jawab soalan Syekh tadi. الملائكة خلقوا جبلة من حب وطاعة لله، صح ولا لا؟ Tentu jawabannya adalah malaikat. Mereka itu semenjak daripada mula penciptaan mereka, Allah Ta'ala ciptakan mereka di atas ketaatan dan juga kecintaan kepada Allah Ta'ala. هذه الصورة. أما في الحقيقة أسجدهم لمن هو حبيب إلى الله أكثر منهم، إلى آدم. Walaupun begitu, وإلى روح سيدنا النبي أزلا في علمه الأزلي. jadi walaupun dikatakan makhluk malaikat yang diciptakan dengan penuh kecintaan dan juga ketaatan kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tetap perintahkan untuk sujud penghormatan kepada Nabi Adam AS, itu secara zahir luarannya, dan hormatkan kepada Nur Muhammadi yang Allah Ta'ala ciptakan semua makhluk ini. Dan sujud pengertiannya لآدم، السجود لآدم صورة، والحقيقة السجود لخصوصية وسر النبوة المحمدية في علم الله الأزلي. Secara zahir luarnya sudah tunjuk penghormatan kepada Nabi Adam AS, dan secara pengertian yang lebih mendalam lagi adalah sujud penghormatan kepada penciptaan kesempurnaan Muhammadiyah yang ada di dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala yang azali itu. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أين كنت لما خلق الله آدم ضحك النبي وقال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. Kerana itu apabila ditanyakan baginda sallallahu alaihi wasallam tentang istimewa baginda sallallahu alaihi wasallam, maka baginda sallallahu alaihi wasallam, aku ini telah menjadi seorang nabi, ada di dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala yang azali itu, dan Adam itu masih lagi di antara air dan juga belum lagi dicantumkan di antara air dan juga tanah tersebut untuk dibentukkan sebagai seorang manusia. Soal aqaidi. Al-khalq ijad al-maddah am ijad al-haqiqat al-maddah? Saya nak tanya kepada kita, adakah yang dikatakan benda makhluk itu, adakah dikatakan semata-mata zahir luaran makhluk itu ke, ataupun sebenarnya maksudnya penciptaan pada hakikat ataupun perkara yang di sebaliknya, pengertian yang lebih mendalam, pengertian kerohanian yang di sebalik penciptaan makhluk yang bersifat zahir itu? أضعها في عبارة ثانية. حقيقة الشيء أم صورة الشيء، أيهما هو الحقيقة؟ أن أظهر الشيء أم أن يكون موجود حقيقة هذا الشيء. Jadi realiti sebenarnya adakah semata-mata gambaran luaran kebendaan yang ada pada sesuatu benda tersebut itu, ataupun dikatakan ada hakikat, ataupun dikatakan hakikat kerohanian yang ada di sebalik setiap makhluk itu, maka itu dikatakan realiti ataupun hakikat yang sebenarnya. لذلك لما أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم، الملائكة تكلمت عن الصورة، وإبليس عنقض بالصورة، وأما الله كان يأمرهم بالسجود للحقيقة وليس للصورة، للحقيقة المحمدية الذي في علمه الأزلي الذي لم يطلع عليها أحد، وجعل الصورة بالطينة البشرية. Kerana itu para malaikat di saat mereka tunduk hormat itu adalah kepada gambaran luaran penciptaan Nabi Adam AS sebagai seorang manusia, dan begitu juga yang dilambangkan dengan keengganan iblis tersebut itu adalah kerana dia tengok kepada luaran penciptaan Nabi Adam AS. Sedangkan kehendak Allah Subhanahu wa taala adalah penghormatan kepada hakikat manusia ataupun insan yang sempurna itu, yang sebagaimana di dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala yang bersifat azali. وهذه حقيقة أن الله حقائقه لا يظهرها حتى لملائكته ولأقرب المخلوقين إليه بلا استثناء. ولذلك لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم ودخل السماء السابعة لم يدخلها جبريل عليه السلام، فقال له رسول الله لما تدخل؟ قال إن دخلت احترقت وإن دخلت مررت. فتصور أن جبريل الملاك الأمين على وحيه له حدود يقف عليها، فإذا
ليس كل في علم الله يعرفه غير الله فافهم وإن أعلم فبقدر ما يريد الله سبحانه وتعالى. نعم. Maka ini yang merupakan beberapa bentuk rahsia yang dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala simpankan dan Allah Taala amanahkan kepada makhluk yang Allah Taala paling cintakan dan sayangkan, itu baginda sallallahu alaihi wasallam, yang tidak diberikan hatta kepada malaikat pun. Kerana itu kita boleh melihatkan di dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, di saat baginda sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan sehingga sampai kepada langit yang ketujuh dan juga Sidratul Muntaha, maka hanya baginda sallallahu alaihi wasallam sahaja yang boleh teruskan lagi untuk pergi yang selanjutnya. Hatta Jibril alaihissalam sebagai seorang malaikat pun tidak mampu untuk pergi untuk selanjutnya menemani dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kami menyebutkan, kalau aku ikut atau melangkah lagi dengan satu langkah yang selanjutnya, maka aku akan terbakar atau aku akan terhapus daripada wujud ini. Maka ini adalah satu keistimewaan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. لذلك عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أحوال الآخرة فماذا قال لأصحابه؟ لو تعلمون ما أعلم. خصوصية. لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا وضحكتم قليلا. نعم. Jadi sebagian juga menggambarkan keistimewaan yang ada pada baginda sallallahu alaihi wasallam, terutama perkara-perkara yang berkaitan dengan apa yang berlaku di alam akhirat. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam sebutkan kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, kalaulah kamu mengetahui sebagaimana yang aku ketahui. Maka ayat ini menggambarkan keistimewaan yang hanya diketahui oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah kamu mengetahui sebagaimana apa yang aku ketahui, nescaya kamu akan lebih banyak menangis dan kamu akan mengurangkan dengan ketawa dan sebagainya. ولما تلذذتم على الفرش لم ترتاحوا في النوم. Dan nescaya kamu tidak akan merasa nikmat dan lazat di atas tempat pembaringan dan tempat tidur kamu. ولا خرجتم إلى الصعداء تجأرون بالبكاء. Dan kamu akan memanjat bukit-bukit untuk dan kamu menangis dan beribadat di sana. لذلك كما أن هناك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يقابلها أيضا حساب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم سلمنا وإياكم من فتن الدنيا والآخرة. Bila dikatakan ada nikmat yang Allah Ta'ala persiapkan kepada kita, yang tidak pernah ada mata yang melihatnya, tidak pernah ada telinga yang mendengarnya, dan tidak pernah terlintas di atas hati manusia, maka dikatakan yang sebaliknya azab pun ada begitu juga sifatnya. Maka minta-minta Allah Ta'ala selamatkan, beri keselamatan kepada kita daripada bentuk azab tersebut. آخر كلمة في هذا الموضوع اليوم لنا ولكم، وشكرا على صبركم. الله. ما هي الحالة الوحيدة التي تحفظك من أن لا تخلد في النار في العذاب؟ Apakah satu perbuatan atau satu perkara yang boleh menyelamatkan kita daripada kita kekal ataupun masuk dalam azab di neraka tersebut? Mana ya? Apa dia? Kalimah wahidah. Hanya satu perkataan saja. La ilaha illallah. Itulah pasangan syahadah la ilaha illallah. من أشرك بالله أو جعل لله ندا خلد في النار لا نجاة له. ومن وحد الله ومهما عمل لن يخلد في النار. ما معنى هذا الكلام؟ Maka mereka yang tidak menuturkan dengan kalimah syahadah ini, maka dia akan kekal di dalam api neraka. Dan mereka yang menuturkan dengan kalimah ini, dan kalau ditakdirkan sekali itu masuk dalam api neraka, maka dia tidak kekal di dalamnya, nantinya akan diselamatkan. Apa maksud pengertian perkataan ini? من أحب شيء إلى رسول الله في حياته ومن أفضل شيء إنسان إلى رسول الله في حياته الذي ولد يتيما لم يرى أما ولا أبا في الصورة أبو طالب، وكان يبكي لأجله ويسأل الله أن يغفر له. هذا في الظاهر، ولكن في الباطن الله أعلم، ما أننا نحن في علم الباطن. واضح؟ لحرصه
وخوفه، لأن كلمة التوحيد هي كلمة النجاة ليس الأعمال أبدا. الأعمال ليس النجاة، الأعمال تقوي مفهوم التوحيد ولكن ليس هي أصل التوحيد. ما معنى لا إله إلا الله؟ لا محبوب بحق إلا الله، نقطة على السطر. الذي يشتغل بالحب يفتش على الحب. Maka sebahagian daripada pengertian la ilaha illallah, tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah Ta'ala, maka dikatakan pengertian lebih mendalam lagi itu adalah tiada yang layak untuk dicintai melainkan semata-mata Allah Subhanahu wa Ta'ala saja semata-mata. لذلك المحبة هي ديمومة صدق النية والقلب مع الله، وما عدا ذلك الزيادة والنقصان فهي أهواء تأتي وتلعب بالإنسان. Maka dikatakan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah istiqamah atau penerusan kepada kejujuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selain daripada itu, maka ada bertambah dan pengurangan berdasarkan hawa nafsu dan juga perkara yang lain. أنا أسألكم بالله سؤال يدخل بالعقل. إذا واحد أعطاني بحبه، إذا ما أعطاني بكرهه، فإذا حب اسمه؟ أسألكم سؤال جاوبوها. إذا واحد أعطاني بحبه، إذا ما أعطاني أكرهه، هذا حب؟ سؤال. Tanya kepada kita, adakah apabila saat apa itu yang dikatakan seseorang itu mencintai kita, adakah dia semata-mata memberikan apa itu dengan kecintaan tersebut itu, ataupun nanti ada satu saat kita akan membencikan kepada yang dicintai itu. أنا محب لصاحب السبب أم للسبب بهذه الصورة؟ Adakah kita sebenarnya mencintai kepada pemilik, kepada pencipta, kepada asbab ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kita sebenarnya mencintai kepada asbab makhluk yang diciptakan ini? أصل الحب إن أعطى أو منع هو الحب لا يتغير. Yang pentingnya yang dikatakan kecintaan itu tak kiralah sama ada kita mendapat ataupun hatta kita dihalangkan tidak dapatkan dengan sesuatu makhluk ini sekalipun tidak diberikan oleh Allah Ta'ala, maka kita tetap di atas sifat kecintaan kepada Allah Ta'ala itu juga. الحب إن امتحن أو أكرم هو الحب لا يتغير. Jadi di saat kecintaan tersebut itu, bila kita diujikan dengan beberapa bentuk ujian ataupun tidak diberikan sesuatu benda yang kita mahukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tetap dengan di atas sifat kecintaan yang sama juga, kekal dengan istiqamah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. الحب إن عذب أو أعطى هو الحب. Kecintaan tetap sama ada Allah Ta'ala berikan, mengujikan kita dengan bala dan sebagainya, maka tetap dengan mahabbah ataupun cinta yang sama. آخر هدية خذوها وخلاص. الله. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل ندخل الجنة بأعمالنا؟ قال لا. هل ندخل الجنة بأعمالنا؟ قال لا. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا. Baginda sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, adakah kita ini dimasukkan dalam syurga kerana sebab amalan kita semata-mata ke? Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tidak. Dan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in terkejut, hatta sehingga kamu sendiri pun wahai baginda sallallahu alaihi wasallam. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا استثناء أن يتغمدني الله برحمته. ما هو التغمد بالرحمة؟ أن يتغمدني الله بمحبته. Kerana itu baginda sallallahu alaihi wasallam, sehingga aku sendiri pun tidak akan dimasukkan ke dalam syurga semata-mata kerana amalanku, kecuali lah suatu pengecualian, iaitu Allah Ta'ala yang tagammad, dan mana Allah Ta'ala jagakan, liputkan dan lindungi, selubungi aku ini dengan rahmatnya. Dengan perkataan lainnya, kecuali Allah Ta'ala berikan anugerah kepada aku dengan mahabbahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. هذا رأس مالنا أن نتقي الله بهذه الهدية الربانية ونحافظ عليها والحمد لله رب العالمين. Ini mahabbah ini merupakan satu anugerah kepada Allah Ta'ala, dan kita menjagakan dengan amanah dan pemberian Allah Ta'ala ini. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وقنا عذاب النار. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لجمع جمعا مرحوما، تفرقه تفرقا ميمونا معصوما.
والإيمان على ما تحب وترضى بحرمة النبي وبسر الفاتحة. في أي سؤال؟ إن شاء الله. Ada suara pertanyaan tak kepada saya di sini? ما في سؤال؟ الحمد لله. والله خير. Terima kasih.